A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So hari ini saya nak share sedikit tips-tips alat bantu yang sering saya gunakan semasa sesi rawatan. So kalau siapa yang pernah datang berubat dengan saya atau melihat sesi rawatan saya di dalam YouTube ataupun media sosial, saya menggunakan beberapa peralatan sebagai bahan bantu semasa saya buat rawatan ruqyah. So kebiasaannya saya akan guna limau ataupun objek yang dalam bentuk bola ni saya akan gelik-gelik di bahagian leher. So biasanya gangguan jin dia banyak berada di kawasan leher. So bila saya gelik-gelik limau ni terkena pada urat-urat yang mana jin tadi duduk atau bertapak, pesakit akan mudah untuk terasa muntah. Okey, itu yang pertama. Limau nipis ataupun objek yang bulat seperti bola getah macam saya tunjuk tadi. Kemudian saya juga biasanya menggunakan rotan. Rotan ni untuk saya menyentuh pesakit ataupun saya membaca sambil saya mengetuk-ngetuk pesakit belakang ke apa ke. Okey. Ini juga antara alat pengantaraan yang sangat baik untuk saya gunakan, terutama bila saya merawat pesakit perempuan. Seboleh-bolehnya saya cuba elakkan menyentuh secara direct. Lalu saya gunakan kayu rotan ni untuk sentuh, untuk ketuk-ketuk dan sebagainya. So boleh ketuk-ketuk di bahagian bahu, ketuk di bahagian belakang ataupun tempat-tempat yang kita tak sampai. Kayu rotan pun boleh. Ini rotan saya guna. Kemudian ada pesakit yang beri kepada saya ranting pokok nona. Ini adalah ranting pokok nona. Juga saya boleh gunakan sebagai alat untuk ketuk. Dua-dua ni ranting pokok nona. Sama juga kaedahnya untuk kita baca sambil tepuk, sambil sentuh, sambil ketuk, sambil usap. Boleh menggunakan ranting. Ini adalah ranting pokok nona. Selain daripada ranting pokok nona, ini adalah ranting pokok bidara. Pokok bidara juga boleh. Cari dahan ataupun ranting yang agak lurus macam ni. Potong-potong, buang duri dia. Ini juga saya guna untuk sentuh, untuk ketuk-ketuk perlahan di bahu, di belakang. Okey, boleh. Ini antara objek yang saya gunakan. Ataupun saya juga mencari ni. Ini adalah kayu sugi yang sedikit besar lah, sedikit besar dan panjang juga sama. Untuk kita sentuh kepala pesakit, sentuh-sentuh. Okey, ini merupakan sambungan daripada video alat bantu semasa sesi rawatan. Selain daripada yang kayu-kayu, saya juga menggunakan ni. Ini adalah kayu untuk buat urutan. Okay. So biasanya orang yang belajar urutan refleksologi atau urutan badan, dia ada banyak yang menggunakan kayu-kayu ni. Kayu ni juga sama untuk saya menyentuh pesakit, saya mengusap-ngusap pesakit ataupun saya mengurut pesakit. So mengurut dengan kita menekan kayu ni di bahagian belakang atau mana-mana anggota badan. So kita boleh ketuk-ketuk, kita boleh tekan sebagai pijat pun boleh, ataupun kita mengurut sambil melalukan pada badan-badan sakit. Samalah kayu yang jenis yang bentuk yang macam ni ataupun kayu urutan yang bentuk macam ni. So kalau macam ni biasanya banyak digunakan untuk di tapak kaki. Kita tekan-tekan pada bahagian tapak kaki ataupun kita boleh urut-urut juga. Ini juga boleh. Di kepala boleh, di bahu juga boleh. Okey, sama je. Okay, saya gunakan alat ni sebagai bahan ganti, sebagai bahan bantu untuk menyentuh pesakit. So bila kita sebut sentuh tu tak semestinya mesti kita sentuh dengan tangan. Kita boleh sentuh pesakit melalui objek-objek yang macam ni lah. Kayu urutan yang macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Ataupun satu lagi yang saya sering bawa ke mana sahaja, ini adalah papan guasa untuk buat urutan guasa. Ini juga kalau kata saya travel, saya tak bawa kayu ataupun rotan yang panjang-panjang. Saya hanya bawa papan guasa, juga digunakan sebagai untuk ketuk, untuk urut-urut di bahagian kepala, urut-urut di bahagian bahu, di bahagian belakang. Sama juga fungsi dia untuk saya mengusap atau mengurut atau memijat pada poin-poin yang tertentu, pada tapak tangan ke, pada
pada bahagian-bahagian yang tertentu yang saya sesuai untuk saya picit, so saya akan tekan. So ini adalah untuk mengelakkan menyentuh secara direct menggunakan tangan. Ataupun bagi orang yang macam pesakit yang berbadan besar, kalau kita nak picit menggunakan tangan memerlukan sedikit tenaga sebab tebal. So biasanya kalau kita tekan dengan menggunakan objek-objek yang macam ni adalah lebih mudah dan membantu dalam proses rawatan. Okey, ini sebahagian daripada tips-tips semasa alat bantu yang saya gunakan semasa saya buat sesi rawatan ruqyah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.